Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan di bawah perincian kalau sekiranya kita sembahyang secara berjamaah, kemudian imam kita tertinggal membaca Fatihah, apakah perkara yang perlu dilakukan oleh makmum ataupun kita yang mengikut dia? Saudara-saudara, dalam perkara ini kita ada 4 tahap. Makmum ada 4 peringkat tindakan ya tuan-tuan. Kita senaraikan dulu. Yang pertama, kita isyaratkan belia. Yang kedua, kita tegur dia. Yang ketiga, kita boleh menunggu dia.
tunggu. Dan yang keempat, kita boleh mufaraqah. Jadi kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Jadi bila kita semayang dengan imam kita, dia tinggal Fatihah. Jadi apa kita nak buat? Yang pertama tu, kita isyaratkan. Kalau orang perempuan tepuk tangan, kena tapak tangan, tepuk kepada belakang tangan. Nak tepuk tapak sama tapak pun boleh. Tetapi kalau tak jaga, jadi batal semayang. Dia akan menggerakkan dua tangan. Jadi oleh kerana itu, dicadangkan tepuk tapak dengan belakang. Jadi bila tepuk tapak belakang, satu yang bergeraknya. Satu. Kalau macam ni, ia mudah bergerak dua, ia mudah batal. Pergerakan melibatkan pergerakan anggota besar melebihi 2 kali berturut-turut. Jadi perempuan matikan satu tangan ni, sebelah ni pap. Tuan-tuan, kalau orang lelaki, subhanallah, 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 tuan-tuan. Okey, kalau imam tidak memahami isyarat, tuan-tuan, kita boleh, kerana imam tak memahami isyarat, kita boleh alhamdulillah. Oh, dia tak apa benda ni, alhamdulillah. Oh, dia ingat aku tak baca Fatihah lagi tu. Jadi kalau imam tidak memahami juga, tuan-tuan, alhamdulillah pun tak faham lagi, kita boleh taklid, tuan-tuan, kepada mazhab Maliki. Itu langkah yang kedua ataupun langkah yang ketiga. Kita boleh bertaklid kepada mazhab Maliki. Apa dia taklid mazhab Maliki, tuan-tuan? Boleh bercakap di dalam sembahyang bagi membetulkan imam, dengan syarat perkataan yang tidak banyak. Perkataan yang tidak banyak tu berapa perkataan, tuan-tuan? 6. Kita boleh bercakap sekitar 6 perkataan sahaja. Kalau kira-kira tu lebih 1-2, lebih 2-3 perkataan tu masih boleh. Ini dalam mazhab penyelesaian berdasarkan mazhab Maliki. Tuan-tuan, apa dia tu? Bercakap dengan imam. Bercakap bahasa apa? Bahasa yang difahami oleh imam, dengan syarat tidak banyak perkataan itu. Okey, banyak dalam kes menegur imam melebihi 6 perkataan. Maksudnya kita boleh bercakap sekitar 6 perkataan. Misalnya, tuan imam belum baca Fatihah. Tuan-tuan, jadi 5 perkataan okey tu. Dia tak boleh bercakap dah lepas tu. Kawan lain nak bercakap pula. Dia bercakap dah jadi 10 pula. Tuan imam belum baca Fatihah ataupun imam lupa Fatihah. 3 perkataan. Itu syarat dia. Ada 2 syarat. Satu, selepas isyarat tidak difahami. Mana dia syarat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak faham. Yang kedua, perkataan itu tidak banyak. Tak banyak. Tak banyak tu apa? Sekitar 6 perkataan. Ingat tu,
Itu dalam mazhab Maliki. Boleh bertaklid kepada mazhab Maliki, tuan-tuan. Kalau hari berlaku tu terlupa mazhab apa yang kita boleh bercakap tu. Dia pernah mengaji dah itu mazhab apa. Tak apa. Tak ingat mazhab apa pun tak apa. Kerana dia dalam mazhab muktabar. Mazhab 4 tu mazhab muktabar. Mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab muktabar juga. Mazhab Hanafi, mazhab muktabar. Mazhab Hambali, mazhab muktabar. Tuan-tuan. Itu lupa tak apa. Tapi ingat itu dah mengaji lah. Mazhab tu mazhab 4 tu ingat. Tak apa, boleh. Tuan-tuan. Okey. Setelah isyarat tidak difahami. Kena mula-mula tadi kita isyarat pada dia, subhanallah ataupun tepuk tangannya. Yang kedua, boleh taklid mazhab Maliki untuk bercakap. Tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, dia tak faham juga, maka boleh kita tetap mengikut dia tetapi tidak mengikut perbuatannya. Jadi kita qiyam tu, dia lepas daripada takbir ihram baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Habis tu dia baca surah. Kita tunggu, dia baca surah. Ingat dia lepas surah pun, dia nak baca Fatihah. Habis surah dia turun rokok, kita pun subhanallah. Dia tak naik. Biarkan pada dia, tuan-tuan. Kita boleh tunggu di qiyam itu. Tunggu di qiyam. Dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia bangkit daripada sujud, dia sujud yang kedua, dia naik ke rakaat yang berikutnya. Tu. Kita duduk di qiyam tu lah. Dia naik, barulah kita naik, kita bersama dengan dia, tuan-tuan. Jadi nanti dia rasa dia rakaat kedua. Sebenarnya dia baru rakaat pertama. Kerana rakaat pertama dia tak baca Fatihah tu. Kita rakaat pertama lah. Dia rasa dia rakaat yang kedua. Kemudian dia duduk di tasyahud awal. Kita jangan duduk, naik tunggu di qiyam. Sebab rakaat tu rakaat pertama. Dia tak batal. Sebab dia beranggapan itu adalah rakaat yang kedua. Tuan-tuan, kita naik, tinggal dia. Tunggu di qiyam. Dalam masalah sujud sawi, dalam masalah tasyahud awal, tidak ada masalah. Kita tinggalkan dia, kita naik duduk di qiyam. Kerana tasyahud awal statusnya ialah muwafaqat di atas tinggal. Kalau imam tinggal, kita memang wajib kena tinggal. Tapi kalau dia buat, kita tinggal pun tak apa. Jadi kita tunggu di qiyam. Dia baca tasyahud awal itu, kemudian dia naik. Dia rasa dia rakaat yang ketiga. Kita rakaat yang kedua. Dia rasa lah dia pun rakaat kedua juga sebenarnya. Habis itu turun rokok, i'tidal, turun sujud, bangkit duduk antara sujud, turun sujud yang kedua. Kita tu, tuan-tuan, sepatutnya kita duduk di tasyahud awal. Dia naik ke atas, kita ikut naik ke atas. Tak payah duduk di tasyahud awal kita tu. Naik, dia rasa dia di rakaat yang keempat. Padahal dia baru rakaat ketiga. Kita rakaat ketiga lah, kita ingat tu. Kemudian habis baca Fatihah, rokok, kita rokok. Dia i'tidal, kita i'tidal. Dia turun sujud, kita turun sujud. Dia naik duduk antara sujud, kita naik duduk antara sujud. Kemudian dia turun sujud yang kedua, kita pun turun sujud yang kedua. Dan kemudian dia bangun duduk di tasyahud akhir, kita bangun terus
ke qiyam. Sebab itu adalah rakaat yang ketiga. Daripada qiyam tu kita subhanallah pada dia lagi sekali. Subhanallah. Dia tak apa benda ni. Kalau dia ingat, semua orang kat naik barangkali ada aku silap rakaat ni. Kalau dia tak naik juga, biarkan dia. Dia tak naik, biar kita baca Fatihah. Kemudian kita turun ke rukuk. Dia kemudian bagi salam lah. Dia bagi salam. Kita yang tidak, kita turun sujud, bangkit dari sujud, turun sujud kedua, bangun duduk di tasyahud akhir. Lepas tasyahud akhir, kita sunat sujud sahwi kerana kita meninggalkan tasyahud awal kita. Tuan-tuan, lepas sujud sahwi kita bagi salam. Lepas bagi salam, kita tegur dia. Tadi tu imam rakaat pertama tak baca Fatihah tadi tu. Dia macam mana? Dia ada 6 kedudukan dalam kes. Jadi dia salah satunya, kalau kita dah tegur itu, kalau masih pendek masa di antara dia salam dan kita tegur, dia tambah lah. Kalau dah panjang, dia kena ulang semayang dia tu. Kita okey lah. Itu kalau kita pilih untuk tetap mengikut dia. Okey. Langkah yang boleh kita buat juga ialah kita mufaraqah. Selepas daripada kita isyarat, dia tak faham. Kalau kita nak taklid mazhab Maliki, bercakap, dia tak faham juga, maka kita boleh mufaraqah pada masa tu. Tuan-tuan, mufaraqah dia beri lah, kita sembahyang kita lah, boleh. Jadi ada 4 senarai tindakan tu. Saya ulang balik. 1, isyaratkan kepada dia. Orang lelaki subhanallah, perempuan tepuk belakang tangan. Kemudian kalau nak taklid mazhab Maliki, boleh bercakap dalam bahasa yang boleh dia faham. Okey, setelah itu kalau dia tak faham juga, boleh kita tunggu dia. Maksudnya kita masih mengikut dia. Para ulama dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan dalam perkara ini. Satu meletakkan bahawa kalau imam tu lupa rukun, wajib mufaraqah. Satu pandangan, kalau imam tu lupa rukun, kita tidak wajib mufaraqah. Boleh ikut dia, tetapi tak boleh ikut perbuatan dia. Ikut dia maksudnya kita tidak mufaraqah. Ikut perbuatan, jangan ikut perbuatan dia buat. Dia habis daripada qiyam itu, dia tak baca Fatihah, dia turun rukuk, jangan ikut rukuk tu. Tuan-tuan, kita tunggu. Satu pandangan kata tak boleh kalau dia lupa rukun. Orang yang lupa, orang yang tinggal rukun tu ada 2 bahagi. Orang tinggal rukun, satu, dia tinggal kerana lupa. Orang lupa tidak boleh dipertanggungjawabkan. Yang kedua, orang yang tinggal itu dia tak tahu, maka orang tahu tidak boleh diikuti. Jadi kita boleh pakai mana-mana pandangan. Mufaraqah terus pun boleh. Lepas kita isyarat, lepas kita bercakap, dia tak bangun semula ke Fatihah, mufaraqah boleh, tuan-tuan. Jadi kita ada pilihan begitu, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kita kata ada 4, tuan-tuan. Saya ikut ulang balik. Pertama, isyarat. Yang kedua, bercakap. Yang ketiga, kita boleh mengikut dia tetapi mengikut pada keimaman tapi tidak mengikut buatan. Dan yang keempat, kita boleh memilih untuk mufaraqah, tuan-tuan, dan selesaikan sembahyang kita secara bersendirian. Kita berhenti situ dulu, tuan-tuan. Kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah imam
tertinggal Fatihah, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Ini bukan yang perlu dilakukan oleh imam, yang perlu dilakukan oleh makmum. Imam yang tinggal Fatihah, apa yang makmum kena buat. Tetapi sesi perbincangan ini kita buka kepada apa juga persoalan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa soalan kita buka. Ya. Cantik soalan. Manakah lebih afdal, sama ada kita ikut ataupun kita mufarakah? Ikut pandangan yang kita tak boleh ikut tu, bagi dia tak boleh ikut lah. Pandangan yang kita boleh ikut, maka afdal bagi dia afdal ikut. Tu. Boleh juga nak ganti, tuan-tuan. Ganti, naik ganti imam boleh juga. Ini kita kira yang mudah dulu, tuan-tuan. Jadi kalau afdal macam mana, tuan-tuan? Pandangan yang larang ikut, dia letak tu, kalau tinggal rukun tak lebih daripada 2. Orang lupa tak boleh dipertanggungjawab. Orang tak tahu tak boleh diikuti. Jadi kalau kalau kita kata kalau kita ikut, kalau pegang pada pandangan kita ikut, mana pahala berjamaah tu dapat lengkap. Tu. Jadi boleh, tuan-tuan. Jadi dalam kes tu kita boleh ikut dan kita boleh mufarakah atau boleh mufarakah, tuan-tuan. Cantik soalan tu. Ada tuan-tuan kita? Ya. Ya. Okey, cantik. Tuan-tuan. Soalan Prof kita. Kalau imam lebih rakaat, kita ingat kita nak stay di bawah tu ke atau kita nak ikut? Cantik tu soalan tu. Okey, tuan-tuan. Kalau imam terlebih rakaat, kita ingat kita tak boleh sekali-kali ikut. Tu. Tak boleh langsung ikut dia. Sebab dalam rakaat yang lebih. Tu. Dalam berbeza sikit dengan Fatihah tadi tu. Kalau kita kata okey, dalam kes rakaat lebih, misalnya sembahyang subuh imam naik rakaat ketiga, sembahyang maghrib rakaat naik keempat, sembahyang zuhur imam naik rakaat yang kelima. Kita punya tuan-tuan, kita mesti duduk di bawah tu, tegur pada bawah, subhanallah, subhanallah. Okey, sebelah kita, sebelah imam pula, dia kalau sungguh dia lebih rakaat, dia ingat dia wajib turun terus. Sebelah dia turun, dia tu tak boleh rokok, tak boleh sujud, nak turun terus ya. Okey, sebelah kita kalau dia turun tu dia pergi rokok dulu, kita wajib mufarakah. Kalau kita tak mufarakah, sembahyang kita batal. Jadi sebelah dia, kita tuan-tuan, dia wajib turun terus. Tu. Misalnya kita dia naik kita subhanallah. Jadi agak kita kalau baca Fatihah pun mungkin baru satu ayat, dia pun turun. Tapi dia rukuk dulu, kita wajib mufarakah. Tapi kalau dia lama, kita subhanallah pun dia tak tahu juga. Tu lama dia duduk dia kiam tu, lalu surah Fatihah penuh, baru dia turun rukuk. Yang tu tak apa, kita boleh tunggu dia, boleh ikut dia. Sebab consideration dia ada masalah rakaat dia.
Misalnya kita kata mungkin rakaat ketiga dia ingat aku baca Fatihah tertinggal ayat misalnya. Tapi dia ingat pada rakaat yang akhir tu. Jadi dia kena naik. Jadi dia naik, kita kata kita subhanallah dia tak peduli, dia habiskan Fatihah baru dia rukuk. Maknanya dia ingat, dia tahu dia wajib membaca Fatihah tu. Jadi yang tu kita boleh. Tapi kalau dia naik sekejap, kita subhanallah dia turun tapi dia rukuk dulu. Yang tu kita wajib mufarakah. Jadi kita boleh yang di bawah tu kita boleh tunggu sehingga dia turun ke sujud pertama, naik duduk antu sujud kedua sampai dia baca tasyahud akhir. Kita boleh tunggu untuk bagi salam sama dengan dia. Ataupun kita boleh memilih untuk mufarakah berdasar pada pandangan yang tadi. Kalau imam tertinggal rukun, kita boleh ikut wajib mufarakah. Di antara yang berpandangan begitu, salah satu berpandangan Imam Nawawi. Letakkan kalau macam tu kita mufarakah. Tapi tak mufarakah boleh. Sebab ikut keimaman tetapi tidak mengikut perbuatan. Tapi kalau kita ikut naik, batal. Masa mana batal tuan-tuan? Masa naik sampai ke tak rokok, batal. Tapi kalau kita lupa tak apa. Kita naik. Orang subhanallah kita pun orang bukan duduk. Kita wajib turun tu saja. Jadi ringkasnya, kalau imam terlebih rakaat, kita ingat jangan ikut sekali-kali. Tunggu di tasyahud akhir kita tu. Okey, cantik tu soalan Prof. Ada apa tuan-tuan kita? Ya. Ya. Tak boleh repeat ya? Sekali saja, sebab dia paling banyak dia boleh bercakap sekitar 6 perkataan saja. Nak repeat kawan lain pula, dia repeat dia kena dia repeat dia pula kena takbir semula. Sekali je. Abang Haji sekali misalnya, imam lupa rakaat. Imam lupa rakaat 3. 3 tak apa, boleh repeat sekali. Imam lupa rakaat. Dah cukup lah, tak boleh lah. Imam tak naik juga. Sahabat kita kena pula. Jadi dalam bercakap tu, mazhab Maliki meletakkan sempadannya sekitar 6 perkataan sahaja. Jadi kalau kita dah bercakap lah, tuan imam belum baca Fatihah 5, tak ada sekali tu lah. Orang lain lah pula. Jadi kalau dia tak ingat juga, ingat. Kita boleh tunggu dia, ataupun kita boleh mufarakah. Cantik soalan tu. Ada apa tuan kita? Tadi yang kata satu jemaah tegur imam tu, tadi dia sampai mungkin tapi imam tu pun tak ada tiduran. Yang lain boleh tegur lagi kan? Yang lain boleh. Berapa kali boleh tegur dah tu? Dia setiap orang nak tegur tu, orang nak bercakap seorang tu, dia ada bajet dia 6 perkataan dia. Abang Haji ada 6, sahabat ada 6, sahabat kita ada 6. Tu. Tuan-tuan. Jadi kalau kita dah sebut dah 6, tak boleh lah. Kita tunggu sama ada kita nak mufarakah ataupun kita nak tunggu je. Orang lain lah pula bercakap ni. Tu. Mazhab kita tak boleh. Itu adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki, ingat tu. Tu. Cantik tu soalan tu. Ada apa yang tuan kita? Okey, cantik soalan. Subhanallah tu macam mana? Nak kena ada tomak ninah ke tak? Antara satu subhanallah dengan satu subhanallah tu. Tak perlu boleh sebut. Sebab dalam kes tasbih tu dibenarkan di dalam sembahyang. Dan sembahyang kita tu walaupun tak ada cakap, tapi kita boleh doa, boleh tasbih, boleh. Tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia nak turun rukuk juga. Bukan subhanallah. Tunggu dulu. Tak, boleh lah sebut betulan pun boleh. Sebut satu-satu boleh. Tapi satu-satu tu lebih mudah untuk dia buat penilaian.
Apa pasal Abang Haji ni tegur aku, dia tak boleh fikir. Tapi kalau dia tertinggal Fatihah tu, dia terpinga-pinga, apa benda? Apa benda? Tu. Okey, cantik soalan tu. Boleh tak? Ada apa yang kita? Ya. Okey, cantik soalannya. Kerana bagi orang awam ni elok memfarakah, tak juga. Kalau berlaku sembahyang Jumaat misalnya. Okey, sembahyang Jumaat, imam tertinggal Fatihah. Macam kes sembahyang Jumaat baru ni, imam tertinggal satu ayat daripada Fatihah. Tu. Okey, jadi dia kena tengok, dia ada beberapa keadaan. Okey, yang pertamanya, keadaan dia, kalau ahli Jumaat mencukupi 40 tanpa imam, satu. Yang hadir Jumaat 4,000 tapi ahli Jumaat. Yang menghadiri Jumaat tu ada orang yang dia tak wajib Jumaat pun, macam dia musafir, masjid tepi jalan, 12 bas berhenti, dia tu tak kira. Ni ahli Jumaat. Pertama, ahli Jumaat mencukupi 40 tanpa imam. Yang kedua, ahli Jumaat, tuan-tuan, 40 bersama dengan imam. Tu tuan-tuan. Ada kedudukan-kedudukan dia tu. Okey tuan-tuan. Kalau kes sembahyang Jumaat, kita ambil pada skala biasa. Kita kata ahli Jumaat melebihi daripada 40. Imam tertinggal surah Fatihah, kita isyaratkan. Isyarat dia tak faham. Tuan-tuan. Kemudian kita tegur tak faham juga. Biar kat dia. Sebab sembahyang Jumaat dikira berjemaah tu wajib berjemaah 1 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi kita tak farakah tak apa. Dia naik rakaat kedua bagi dia. Kita tahulah, bagi kita tahu kita rakaat pertama. Dia rasa dia rakaat kedua. Okey. Jumlah melebihi 40, tidak ada masalah. Ikutlah. Okey, sampai rakaat kedua, dia rasa rakaat kedua, dia duduk tasyahud akhir. Okey, kita naik menyempurnakan kita kata rakaat yang kedua kita. Dia bagi salam. Kita baca Fatihah, turun rukuk, apa semua benda, dia bagi salam. Lepas dia tanya, apa pasal? Apa pasal semua bangkit-bangkit? Kita dah habis sembahyang kita, dia belum. Sebab dia baru satu. Dia kata tadi Tok Imam tinggal surah Fatihah rakaat yang pertama. Jadi dia tu, kalau perceraian dia dengan salam dia masih pendek, dia bangun lengkapkan satu rakaat. Kalau dia dah panjang, dia wajib ulang zuhur, kerana Jumaat dia masih belum tertunai. Kita selesai lah. Jadi kena tengok juga, bukan kata mesti mubarakah tak. Kena tengok kedudukan sembahyang. Cantik tu soalan tu. Ada boleh tuan kita? Yang tak belajar ni ikut imam semua batal lah. Betul Ustaz? Dia tak batal lagi. Tak batal lagi. Yang lupa tu tak batal. Dia sebab kalau berlaku lagu tu ada yang lupa. Itu imam yang lupa, jadi imam makmum ingat. Okey, macam ni nah. Okey, kalau dalam kes kita kata, kita anggap, kita andaikan makmum semua ingat. Makmum semua ingat. Kata imam memang tak baca. Tapi makmum ada yang ikut imam. Imam bagi salam, dia bagi salam. Maka makmum tu batal. Jadi macam mana kita kata? Okey tuan-tuan. Dalam kes tu, hak yang ingat tadi jangan bagi salam. Dia tunggu lagi. Dia tak bagi salam lah. Bila dia tunggu, dia tunggu nanti baru dia satu, imam dah jadi dua.
Imam bagi salam dia naik. Naik ni, tengok-tengok yang naik tu 20 orang. Yang naik 20 orang. Bagi salam pun, berapa orang tadi yang naik tadi? 20 orang. Jadi Jumaat tak jadi. Sebab tak cukup bilangan 40. Tuan-tuan. Sebab Jumaat dia kena bilangan 40. Tapi kalau yang naik tu, sudah sembahyang, tengok-tengok ada 60 orang yang naik. 60 orang yang naik tu, sudah sembahyang tanya, 60 ni ada tak musafir? Tak ada. Sembahyang tu okey lah. Tiba-tiba kalau naik semula 60, 20 orang musafir, 40 orang okey. Tiba-tiba kalau 60 orang yang naik, 30 orang musafir, mana 30 orang saja yang bukan musafir ahli Jumaat, maka Jumaat itu tidak mencukupi, wajib ulang semula. Ulang tu ulang apa? Ulang khutbah. Tak boleh ulang sembahyang. Kerana khutbah dengan sembahyang dia wajib mualatun, wajib berturut-turut. Jadi imam kena ulang semula khutbah. Ulang rukun je, tak perlu baca semua karangan khutbah tu, tak perlu. Kerana bangun, imam bangun, alhamdulillah, berhenti tentu, sudahlah. Kemudian selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti tentu. Kemudian usikum bitaqwa Allah ataupun bil imani wa taqwa. Okey, berhenti itu, duduk. Selesai rakaat ni khutbah pertama. Bangun semula, ulang balik, alhamdulillah, berhenti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti itu. Nak tambah wa ala alihi wa sahbihi pun tak apa, berhenti itu. Usikum, ulang balik. Kerana usikum wa iyaya bittaqwallah. Okey. Kemudian baca satu ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Habis, berhenti itu. Kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pada mata imam lapar nasi itu. Tapi susah lah tu. Okay. Turun, ulang sembahyang. Jadi khutbah tu tak sampai 2 minit pun. Ulang sembahyang. Jangan ulang sembahyang terus. Ulang sembahyang batal pula. Kena ulang lagi sekali. Sebab selagi cukup masa untuk sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang Zuhur lagi. Tak boleh sembahyang Zuhur. Dosa. Kalau tuan-tuan jadi lagu tu, ulang sembahyang Jumaat saja. Lepas sembahyang ada orang tegur, oi, khutbah kita macam mana? Kena ulang lagi sekali. Tu. Kalau jadi macam tu, kena ulang khutbah. Kemudian kena ulang sembahyang. Tu. Boleh tak kita kata macam ni? Buat pengumuman. Okey tuan-tuan, yang ni kita Jumaat kita tak jadi. Jadi pakat-pakat balik buat Zuhur, boleh tak? Tak boleh, berdosa. Sebab masa untuk melaksanakan Jumaat masih ada. Tuan-tuan. Kalau dah tak ada dah masa untuk melaksanakan Jumaat, barulah boleh buat Zuhur. Tak boleh buat pengumuman siapa ni kena balik sembahyang rumah, tak boleh. Balik setelah sembahyang, habis Zuhur tu berdosa. Tapi tak boleh kalau berlaku, kalau berlaku ingat dalam waktu azhar, sudahlah sembahyang, ingat. Jangan buat pengumuman, tuan-tuan Jumaat kita tak jadi, ni buat Zuhur lah, tak boleh. Ulang semula sehingga masa sudah tidak munasabah untuk menyelesaikan upacara Jumaat, baru boleh buat Zuhur. Di situ jangan buat pengumuman suruh balik rumah, tak boleh. Hak buat pengumuman tu berdosa. Kalau ingat di luar waktu, ulang qada dengan Zuhur. Macam Kipahang tu, dia orang ingat selepas tu apa? Kipahang bila berlaku? Bulan sudah apa? Ya? Ada berlaku di Pahang. Hari Jumaat, Fatihah tertinggal satu ayat. Ya? Ya? Bukan, yang tu puncak alam. Puncak alam tu sembahyang Isyak. Puncak alam tu seorang pelajar saya ada situ. Dia duduk jauh daripada imam. Sebenarnya dalam kes tu
bangun tambah ya. Bangun tambah, kita bagi salam, Tuan Imam. Kerana yang ingat tak boleh ikut lah, yang ingat dia kena mufarakah. Imam sudah sembahyang tu bisik kat imam. Imam, tadi tinggal Fatihah, jadi imam tu kembali sembahyang ya. Tapi sahabat murid kita tu duduk belakang. Jadi dia bulan puasa mana tu. Tu puncak alam. Yang ni Pahang baru ni dalam sebulan dua ni. Sembahyang Jumaat. Tertinggal satu ayat Fatihah. Jadi yang tu macam mana tuan-tuan? Macam tadi lah. Subhanallah tak boleh ingat. Subhanallah tak boleh ingat. Apa dia? Tak boleh bercakap. Imam tinggal satu ayat Fatihah. Okey, tuan-tuan. Okey, last soalan. Ya. Saya baca satu artikel, Ustaz, pembahasan antara pembaca khatib dan imam pada waktu sembahyang. Ya. Apakah dia cakap itu tidak betul afdal khatib lain imam dan lain? Okey, cantik. Okey, okey. Dia daripada 4 mazhab. Dia ada 2 pandangan daripada 4 mazhab. Ada yang mensyaratkan khatib tu adalah imam. Tu. Khatib dia kena imam. Kecuali sangat ada masalah yang besar. Dalam mazhab kita, afdalnya khatib adalah imam. Tapi masjid negeri pun buat macam tu, Ustaz. Ya? Masjid negeri sendiri pun khatib lain imam lain. Okey, tak apa. Kita kata sebab mazhab kita tak letakkan syarat gitu. Kenapa? Okay, dalam 4 mazhab tu ada mazhab, bukan mazhab kita. Meletakkan khatib ialah imam. Tu. Mazhab kita letak sebaiknya khatib adalah imam, bukannya syarat. Okey. Kalau khatib bukan imam dalam mazhab kita, imam itu mestilah mendengar, kita kata daripada khutbah. Tu. Kalau misalnya imam tak dengar langsung, tak boleh. Misalnya kita kata khatib, imam datang lambat, dia tak dengar. Tapi kalau masa dia datang tu, khatib masih atas mimbar, dia masuk jalan tu, masih mimbar, masih. Sebab dia sebut minha. Minha, mendengar daripada min tu sedikit. Mendengar sedikit daripada khutbah tu masih boleh. Jangan tak dengar langsung. Katalah habis khatib, dia pun sampai masuk atau imam naik. Tak boleh. Tuan-tuan. Jadi kes tu ada 2. Satu, khatib adalah imam. Setengah mazhab meletakkan syarat khatib mesti imam. Mazhab kita baiknya khatib adalah imam. Okey, yang kedua, kena ingat juga tuan-tuan, kalau khatib bukan imam, imam bukan khatib, maka imam itu mesti mendengar daripada khutbah. Walaupun tidak semua, tapi dia kena dengar daripada khutbah. Tu. Kalau dia wasyahida minha, disebut lagu tu. Tu dia hadir sebahagian daripada khutbah. Tapi kalaulah ditakdirkan dia tak dengar langsung, elok habis khatib dia pun sampai dengan motor dia, kita kata ni imam datang. Dia pun naik di imam. Dapat macam mana tuan-tuan? Sudah sembahyang lagi. Dapat macam mana? Kena kalau teringat, mesti kena. Tuan tak boleh di imam, tuan tak dengar. Habis khutbah tuan pun sampai dengan motor tadi. Ataupun tuan baru parking kereta habis tu. Kena larang tak siap. Kau tak larang macam mana tuan-tuan? Sudah sembahyang Jumaat macam mana? Ulang semua khutbah. Tak boleh ulang sembahyang, kena ulang khutbah berlaku kim tu. Tu kalau ulang sembahyang saja tak jadi juga Jumaat tu. Cantik tu soalan tu. Okey, begitulah tuan-tuan. Sehingga itu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah
Madinatul Ilmi Batu Kurau, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi ke Batu Kurau tu, janganlah kira sangat buah durian tu, tuan-tuan. Buah durian tu boleh kiranya, tapi singgahlah di pondok tu. Kerana kita ada pengajian pagi, petang, malam. Pergi beli buah durian, singgah di pondok kita, tuan-tuan. Kita di pondok mengharapkan keberkatan daripada kehadiran tetamu. Tuan-tuan pula mengharapkan keberkatan daripada tempat pengajian khusus gitu, tuan-tuan. Jadi singgah, tuan-tuan. Nanti siapa-siapa nak bantu kita, di belakang tu ada tabung, tuan-tuan. Letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak letakkan. InsyaAllah kita bagi pihak pondok akan menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian pondok kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.